Biarpun masih belum ada pengumuman rasmi mengenai tarikh-tarikh penting untuk pilihan raya negeri Sarawak ke-12, wartawan kami di lapangan terus bergerak mencari kisah rakyat untuk dikongsikan. Dan hari ini wartawan kami Syaf Syukri berada di kawasan Dun Undangan Negeri Dun Baleh. Syaf, mungkin boleh kongsikan sedikit sentimen pengundi di sana walaupun lebih awal, walaupun belum ada tarikhnya, kita nak tahu apa kata mereka, Syaf. Baik, terima kasih Jasmine. Di Bukit Jalil, seperti yang Jasmine katakan tadi, saya telah bergerak dari Kapit bergerak menuju ke Dewan Undangan Negeri Dun Baleh, di mana di situ antara kawasan tumpuan juga, kerana di situ kita tahu penyandangnya ialah mendiang Tan Sri James Jemut Masing yang meninggal pada 31 Oktober lepas. Dan saya berada di sana untuk mengetahui kisah rakyat di sana, apa yang mereka mahukan, calon yang bagaimana mereka ingin untuk mewakili mereka di Dewan Undangan Negeri Sarawak secara keseluruhannya. Dan saya berada di sana, saya bertemu dengan beberapa penduduk dan juga ketua rumah ataupun tuai rumah ya, untuk bertanya kepada mereka bagaimana ciri-ciri wakil rakyat ataupun ciri-ciri pemimpin yang mereka inginkan untuk mewakili mereka. Dan semestinya mereka mahukan pemimpin yang mempunyai gagasan, pemikiran, ideologi dan juga sifat kepimpinan yang hebat sama seperti mendiang Tan Sri James Jemut Masing. Apa yang mereka risaukan ya, sekiranya pengganti mendiang Tan Sri James Jemut Masing bukan daripada kalangan yang mereka pilih atau bukan daripada kalangan pemimpin yang mereka pernah kenal sebelum ni. Mereka risau beberapa projek ataupun gagasan idea yang telah digagaskan oleh mendiang Tan Sri tidak akan diteruskan. Antaranya projek-projek RTP, Rural Transformation Project, yang telah digariskan oleh mendiang sebelum ini. Kerana mereka sangat berterima kasih atas jasa dan juga pengorbanan mendiang Tan Sri James Jemut Masing sebelum ini yang banyak memberi laluan kepada mereka, memberikan pulangan daripada sektor ekonomi khususnya dengan membuka ataupun membina infrastruktur seperti jalan raya yang menghubungkan Kapit ke bandar Kapit khususnya. Itu antara kerisauan dan kebimbangan mereka, dan pastinya mereka mahukan pemimpin yang faham dengan kehendak dan apa yang mereka inginkan, bukan saja untuk memajukan kawasan mereka tetapi memajukan sektor ekonomi, sektor sosial dan banyak lagi. Dan semestinya mereka mahukan pemimpin yang benar-benar faham apa yang mereka inginkan. Jasmine. Baiklah Syah, seperti kita sedia maklum, SPR sudah pun mengeluarkan SOP berkempen untuk pilihan raya negeri di Melaka. Antaranya tiada aktiviti ziarah dan juga berkempen tertumpu kepada online ataupun dalam talian. Namun kita juga sedia maklum akan kekangan itu apabila bercakap mengenai capaian internet, lebih-lebih lagi di kawasan pedalaman. Jadi apa agaknya penambahbaikan yang diperlukan dan dimahukan oleh rakyat apabila kita bercakap mengenai SOP yang akan dibentangkan SPR, lebih-lebih lagi kita berdepan dengan pandemik COVID-19 ketika ini, Syah? Baik, itu persoalan yang sesuai saya tanyakan juga kepada pihak SPR. Bagaimana prosedur operasi standard SOP yang perlu dirangkumkan, yang perlu digubal sebelum ia diumumkan, sebelum kenyataan dikeluarkan, sebelum pengumuman dibuat. Kerana apa, Jasmine? Contoh khusus di kawasan Dun Baleh saja, terdapat lebih 200 lebih rumah panjang, dan tadi saya bergerak dari Kapit hanya berkesempatan berkunjung ke 4 buah rumah panjang. Bayangkan rumah panjang yang lain ada 200 lebih ni, Jasmine. Bayangkan macam mana nak sampai ke sana dengan akses yang mungkin ada kesukaran dari segi akses, kena menaiki jalan darat dan mungkin ada yang perlu dihubungkan menggunakan jalan pengangkutan air. Dan ini perlu dipertimbangkan sebaiknya oleh pihak SPR. Kerana apa? Kerana di Bandar Kapit ini sendiri kadang-kadang ada masalah gangguan daripada segi line dari kami sendiri. Jadi saya rasa pihak SPR perlu mempertimbangkan cara terbaik untuk membolehkan ideologi ataupun apa saja yang ingin disampaikan oleh parti-parti politik yang bertanding boleh sampai kepada penduduk-penduduk di sini, khususnya mereka yang berada di luar bandar, bukan saja di Dun Baleh dan malah di semua enam dun yang dipertandingkan di 2 parlimen di sini, antaranya Hulu Rejang dan juga Parlimen Kapit. Jasmine.